Nah. Betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Ini betul-betul terjadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini bukan lagi satu berita yang ramalan. Ini bukan fitnah. Ini bukan fitnah. Ini betul-betul terjadi nih. Kamu patut tonton video ini selama yang mungkin. Ramai orang kata banyak benda fitnah lah, ini buat cerita sajalah, ini satu provokasi lah, ini satu alat untuk politik lah, hanya untuk dapat menang lah, tipu lah, macam-macam lagi, hasutan lah dan macam-macam lagi. Tapi perkara yang saya ingin sampaikan ini bukan fitnah, bukan juga hasutan. Ini benar-benar sudah berlaku, telah terjadi di negara Malaysia. Telah pun berlaku di negara Malaysia. Nah, apa yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan? Perkara yang tidak akan dijangka oleh 200 MP, terutamanya ahli-ahli parlimen daripada yang mau sangat parlimen dibubarkan. Ini memang mengejutkan. Apa yang terjadi? Banjir, tuan-tuan dan puan-puan. Banjir sudah sah berlaku. Ini bukan fitnah lagi. Betul-betul banjir. Banjir sudah berlaku di Tanjung Karang. Sampai sehingga kan banjir itu telah mengalih tumpuan calon di Tanjung Karang. Sehingga kempen menjadi bukan lagi kempen tetapi satu misi bantuan. Itulah. Banjir kilat telah melanda Tanjung Karang di Selangor. Awal pagi hari ini mengalihkan tumpuan kempen beberapa calon pilihan raya. Nah, takkan berkempen lagi. Bantulah orang-orang yang perlu dibantu. Bencana itu menyaksikan banyak sangat rumah dan pasar basah di Tanjung Karang telah ditenggelami air banjir sedalam kira-kira 1 meter, menyorot kepayahan yang dihadapi oleh penduduk setempat. Pengundi di Parlimen P95 Tanjung Karang sebenarnya telah lama meratapi isu tebatan banjir yang beberapa kali gagal menghadang air melimpah. Jawab kau, ahli Parlimen P95 Tanjung Karang. Banjir kilat pagi tadi telah menyebabkan sebuah keluarga di kampung Tok Adam terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan anggota bomba yang datang menyelamat seorang nenek yang berusia 70 tahun yang tinggal di situ. Malaysia kini mendapat tahu bahwa ramai penjual di pasar basah Tanjung Karang turut terjejas stroke. Dengan sekumpulan penjual ayam mengalami kerugian ribuan ringgit selepas ternakan mereka yang ditempatkan di pasar itu mati lemas. Aduh, kesiannya. Menurut mangsa banjir yang ditemui oleh Malaysia kini, ini adalah kejadian kedua tebatan itu runtuh selepas kejadian pertama pada bulan lepas. Kejadian sebelum ini pada 11 Oktober lalu, tetapi apabila ia berlaku, kami sudah berada di pasar, jadi kami berjaya menyelamatkan kebanyakan ayam kami, kata mereka yang diinterview. Tetapi pagi tadi, banjir berlaku sebelum pembantu saya tiba untuk memulaskan tugas hari itu. Jadi apabila tiba di sini, ia sudah dinaiki air, katanya. Secara keseluruhan katanya lebih 300 ekor ayam yang diletakkan di bawah bahagian bawah bakul mati. Saya rasa jumlah kerugian kira-kira 8.500 termasuk milik rakan saya, kata Lee Keker, seorang penjual ayam. Nah, inilah yang berlaku sekarang. Harap-harap kerajaan Malaysia, harap-harap Perdana Menteri sementara dapat memikirkan kemungkinan tidak boleh ditolak bahawa perkara ini akan menjadi lebih serius. Jadi kemungkinan besar semua bakal ahli parlimen Malaysia perlu untuk bersatu hati memikirkan bagaimana bukan untuk berpolitik lagi tapi misi bantuan untuk rakyat. Dan jumpa lagi di Nyut Nardi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Persepsi demi persepsi manusia tidak dapat dihalang. Saya masih mengingat lagi kata-kata daripada Martin Luther King. Dia kata, kita tidak boleh mengawal seekor burung yang terbang
lalu berak di atas kepala kita. Kita tidak boleh menghalang itu katanya. Tetapi yang kita boleh kawal adalah apa yang kita fikir. Kita boleh kawal apa yang kita fikir, kita lakukan sendiri, itu yang kita boleh kawal. Maksudnya, persepsi setiap orang itu berbeza-beza. Jadi masing-masing lah, hormati pandangan, pendapat masing-masing. Kalau nak pilih itu masing-masing lah. Nah, jadi ini berkaitan dengan persepsi. Berkaitan dengan persepsi yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri sementara sekarang, yaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang pasti akan mengejutkan Zahid Hamidi. Wow, ini mengejutkan Zahid Hamidi. Apa tidaknya, memang sekarang ini banyak persepsi yang mengatakan bahawa sebenarnya mengundi Barisan Nasional UMNO itu persepsi saja, tapi mungkin tidak betul persepsi itu. Banyak persepsi mengatakan dengan mengundi Barisan Nasional sebenarnya menyokong, sebenarnya sedang memberikan peluang kepada Zahid Hamidi untuk jadi Perdana Menteri. Tapi itu persepsi belum tentu betul. Inilah yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dia memberi pencerahan bahawa undi Barisan Nasional untuk Zahid jadi PM cuma persepsi pembangkang, kata Ismail Sabri. Tapi kamu boleh berikan kamu punya pendapat, betulkah persepsi ini ataupun ini hanya satu persepsi daripada pembangkang, ataupun memang betul satu hari nanti kalau tiba-tiba Barisan Nasional menang, tiba-tiba kesiannya yang kena game adalah Ismail Sabri dan dia tidak jadi Perdana Menteri tapi Zahid Hamidi. Itu persepsi-persepsi masing-masing. Saya tidak tahu mana satu yang betul, tapi pada pendapat saya apa yang dikatakan oleh Ismail Sabri itu betul pada dia kata. Jadi saya percaya sajalah kalau saya. Dakwaan satu undi kepada Barisan Nasional BN bersamaan satu undi untuk pengerusi Barisan Nasional, yaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri adalah hanyalah persepsi yang dimainkan oleh pihak pembangkang dalam tempoh berkempen pilihan raya umum ke-15 PRU15, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau yang juga adalah Naib Presiden UMNO menegaskan sehingga kini tiada sebarang perubahan melibatkan calon Perdana Menteri daripada BN selepas PRU15. Saya betul-betul harap ini manifesto betul-betul jadi betul. Poster boy mereka adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jadikan betul-betul dia jadi Perdana Menteri. Kalau tidak, anda tahu lagi apa mau cakap lagi lah. Katanya, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, saya pun dengar perkara ini. Tetapi semalam saya ada perbetulkan persepsi itu. Katanya pihak pembangkang hanya nak wujudkan persepsi, sedangkan saya sudah cakap Majlis Tertinggi UMNO, MT UMNO dan Perhimpunan Agung UMNO, PAU sudah putuskan selagi perkara itu tidak reverse dalam mesyuarat. Keputusan itu kalau nak ubah mesti dalam MT, mesti diubah dalam pilihan PAU, Persidangan Agung UMNO katanya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas program Kenduri Rakyat bersama Komuniti Bandar Kemayan di Beberapa pada hari ini. Ketika ditanya mengenai dakwaan itu yang dijadikan modal pembangkang di media sosial yang tular sejak kebelakangan ini, Ahmad Zahid sebelum ini dilaporkan berkata Ismail Sabri akan kekal dinamakan sebagai poster boy BN pada PRU15 dan adalah calon Perdana Menteri. Dengan pendirian gabungan berkenaan berhubung perkara itu tidak berubah sekiranya BN menang pilihan raya. Wow, harap-harap betul perkara ini. Jadi kita semua sendirilah membuat pertimbangan. Kalau kamu percaya, pergilah undi. Kalau tidak percaya, diam-diam sajalah. Undi yang lain, tidak masalah. Inilah negara demokrasi kita. Dan Yunadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.